Selaku pejuang di benteng pertahanan, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sentiasa bersedia mempertahankan kedaulatan perairan negara. Termasuklah Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan yang terletak di barat daya Kota Kinabalu, Sabah, kaya dengan gugusan pulau dan terumbu karang. 5 daripadanya kemudian dinaik taraf oleh kerajaan menjadi pulau buatan dan stesen kepada tentera laut bagi mengukuh serta menjaga kepentingan maritim Malaysia. Kedaulatan perairan negara di Sabah dan Sarawak telah dipertanggungjawabkan kepada Markas Pemerintahan Armada Timur di pengkalan TLDM Kota Kinabalu. Tugas utama armada ialah mengawal selia semua operasi kapal-kapal logistik, sokongan dan latihan. Markas kini dikepalai Panglima Armada Timur Laksmana Madya Datuk Pahlawan Muhammad Ruzelmi Ahmad Fahimi. Apa agaknya signifikan pulau-pulau di Laut Cina Selatan ni kan di dalam perairan negara kita? Sangat signifikan kerana pertamanya pulau-pulau ini terletak di batas sempadan negara kita dan apabila kita menduduki pulau-pulau ini, terutamanya Pulau Lalayang dan pulau-pulau yang lain ini adalah untuk mengukuhkan kedaulatan kita. Di samping itu juga kita mendapati lokasi Guisan Semarang Peninjau ini adalah laluan utama untuk pelayaran Jarul Sea Line of Communication. Jadi maknanya kalau sekiranya kita berupaya dari segi konteks pertahanannya mengawal selia pelayaran ini dan juga kawasan ini, maknanya kita adalah kelebihan dari segi aspek pertahanan ketenteraan. Sejak dinaik taraf menjadi pulau buatan pada awal tahun 80-an, terumbu layang-layang mula dijadikan penempatan tentera. Stesen 5 TLDM merupakan stesen terbesar di Kepulauan Spratly dan berperanan sebagai stesen induk kepada stesen-stesen lain. GSP ataupun Gugusan Semarang Perinjau merujuk kepada terumbu dan pulau yang berada di dalam perairan zon ekonomi eksklusif Malaysia yang berada di Laut Cina Selatan. Dan pada tahun 1979, Malaysia secara rasmi telah mengumumkan bahawa terumbu dan pulau yang berada di dalam perairan ini adalah milik Malaysia. Dan sejak daripada itu, pada tahun 1983, Mei 1983, terumbu dan pulau-pulau ini telah dijadikan pos hadapan tentera atau lebih dikenali sebagai stesen luar pantai TLDM. Dan pada Mei itu juga, Tugu di belakang ini merupakan kawasan penempatan pertama untuk terumbu layang-layang atau sekarang lebih dikenali sebagai Pulau Layang-Layang yang mana pasukan khas laut ataupun Paskal telah bertempat di sana sebelum pulau ini diperbaiki, ditambah baik untuk menjadi penempatan yang ada sekarang. Bagi menzahirkan kedaulatan Malaysia di Laut Cina Selatan, pembinaan tugu yang dapat dilihat dengan jelas mula dilakukan bermula Januari 1980 melalui OPTUGU. Bermula daripada itu, modul penempatan dan penginapan mula dibina secara berperingkat, bertujuan memberi keselesaan dan kelancaran melakukan operasi. Stesen 5 kini dioperasikan oleh 34 anggota dan 2 pegawai. Diketuai Lieutenant Commander Muhammad Syafiq Razian, ini merupakan penugasan pertamanya selaku pegawai memerintah untuk mengendalikan pengoperasian stesen. Walaupun komitmennya kini berbeza, amanah yang diberi harus dijalankan sebaik mungkin. Komitmen tu perbezaan dia adalah tanggungjawab. Okay. Sebelum ni saya berkhidmat sebagai pegawai staf ataupun pegawai laksana, saya menjawab kepada pegawai atasan saya iaitu pegawai mentah ataupun ketua pegawai staf ataupun AKS. Sekarang ni saya diberi amanah sebagai pegawai mentah, so saya perlu memastikan unit di bawah pemerintahan saya beroperasi dengan baik dalam tahap kesiagaan yang terbaik dari segi moral anggota dan kesiagaan peralatan. Berada pada jarak hampir 160 batu nautika bersamaan 280 km barat laut Kota Kinabalu, Stesen 5 dilengkapi kemudahan sokongan operasi yang lengkap. Ia termasuk rangkaian telekomunikasi dan radar penjejakan yang dikendali di Menara Kawalan. Okey, di stesen 5 TLDM ni kita ada banyak fasiliti yang utamalah. Salah satu dia adalah
menara kawalan. So menara kawalan ni diletakkan radar surface, alat komunikasi radio. Anggota yang ditugaskan 24 jam lah sepanjang masa. So dia sebagai mata, telinga untuk mengawal selia perairan sinilah. Kalau ada bot nelayan, kapal dagang ataupun kapal perang sekalipun, kita akan melaksanakan inisiatif bertanya khabar, perkongsian maklumat dan pemakluman kepada pihak di markas lah. Anggota yang ditugaskan di Menara Kawalan ialah dari Unit Technician Elektronik Radio dan Radar TLR. Laskar Kanan TLR Muhammad Lokman Hakim Rosli mula ditugaskan di Stesen 5 sejak Ogos 2021. Saya sebagai seorang maintenance radar dan radio. Tapi kalau dari segi tugasan, saya bertugas di Menara Kawalan sebagai pemantau radar lah. Memantau kawasan sekeliling. Jika ada sebarang kontak atau kapal yang mencurigakan, saya akan melaporkan kepada pegawai memerintah saya lah. Selain pemantauan di permukaan, menara turut berkomunikasi dengan sebarang jenis pesawat yang ingin mendarat di sini. Stesen 5 yang dilengkapi dengan landasan sepanjang kira-kira 1,400 meter mampu menerima pesawat komersial dan pesawat ringan tentera sehingga jenis C-130. Bagi kapal komersial yang ingin memasuki stesen pula, ia harus menjalani sesi pemeriksaan keselamatan. Minta semua sekali ke depan. Minta semua sekali ke depan. Duduk, keluar. Okey, tangan di atas kepala semua. Okey, tim body search, sila lakukan pemeriksaan pada orang. Kapal ini merupakan kapal yang telah dikontrakkan untuk membawa juruteknik ke stesen dan dijadualkan untuk melakukan penyelenggaraan terhadap radar. Pemeriksaan yang dilakukan adalah rutin bagi setiap penumpang dan bahagian-bahagian kapal. Laskar Kelas 1, Staf Persenjataan Muhammad Syafiq Izzuan Saibun merupakan anggota termuda dan yang terpaling baharu di sini. Mula ditugaskan sejak Disember tahun lalu, pengalaman di sini banyak membantu untuk mendalami penugasan yang diberikan kepadanya. Okay, untuk penugasan saya di sini, alhamdulillah banyak yang saya belajar. Dari segi saya punya part sebagai anggota PAP, memastikan semua anggota mahir dalam menggunakan senjata kecil, meriam, dan dari segi latihan untuk kita close up setiap part bila berlakunya sesuatu ancaman. Dekat sinilah saya banyak belajar dari segi pertahanan, apa yang saya perlu buat sekiranya berlaku dari segi ancaman musuh. Kamu nak buat aktiviti apa di sini? Membuat memasang cek radar. Tujuan pemeriksaan ini dilakukan adalah untuk menyemak sama ada kebenaran seperti yang dinyatakan di dalam surat ini ialah sama dengan kebenaran yang diberikan oleh pihak atasan lah. Okay, dan juga untuk memastikan bahawa bot yang berada di sini tidak membawa barangan-barangan yang boleh membahayakan stesen. Assalamualaikum tuan. Tim penggeledah selesai, bahagian dalaman dan luaran semuanya selamat dan tak ada sebarang barang yang mencurigakan dijumpai tuan. Resume diorang bilik teknikal dah check? Dah check tuan. Okay, so confirm tak ada barang-barang terlarang? Tak ada tuan. Sijil-sijil dan juga IC diorang tadi dan juga kita buat salinan untuk kita rekodkan. Baik tuan. Okay? Baik tuan. Okay, itu saja. Jangan tugas tuan. Okay, tak apa. Tuan.